Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurdina Abdul Rahman. Untuk video kali ini adalah berkaitan topik persediaan untuk subjek aplikasi psikologi dalam pendidikan. Terdapat 4 topik yang akan dibincangkan di dalam video ini. Pertama, berkaitan motivasi. Kedua, pengurusan bilik darjah. Ketiga, kreativiti. Dan keempat, komunikasi. Topik pertama, motivasi. Apa itu motivasi? Motivasi bermaksud sesuatu usaha yang menggerakkan individu untuk melakukan sesuatu. Selain itu, motivasi juga dikatakan penggerak yang melibatkan proses membangkit, mengekal dan mengawal minat. Terdapat 2 jenis motivasi. Yang pertama, intrinsik. Motivasi intrinsik berkaitan faktor dalaman, iaitu minat atau dorongan dari dalam diri untuk melakukan sesuatu. Contohnya, seorang pelajar mempunyai keinginan yang kuat untuk menguasai ilmu dan kemahiran. Selain itu, mereka juga merasa seronok untuk mempelajari sesuatu pelajaran. Yang kedua adalah motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik merupakan faktor luaran yang bertujuan menggerakkan individu untuk melakukan sesuatu. Contohnya, faktor pujian, faktor hadiah ataupun faktor pengiktirafan. Terdapat 3 teori yang berkaitan dengan motivasi, iaitu teori Maslow, teori pelaziman operan Thorndike dan teori pelaziman operan B.F. Skinner. Motivasi dapat mempengaruhi tahap pencapaian pelajar kerana motivasi dapat mempengaruhi apa, mana dan bagaimana kita belajar. Topik kedua adalah pengurusan bilik darjah. Pengurusan bilik darjah merupakan amalan guru dalam merancang, menyusun, memimpin dan mengawal aspek tingkah laku murid, pengajaran dan integrasi teknologi bagi menjamin keberkesanan pembelajaran. Pengurusan bilik darjah merupakan komponen terpenting dalam bilik darjah dan ia juga merupakan elemen yang paling mencabar dan perlukan kemahiran yang tinggi. Pengurusan bilik darjah yang baik juga menyumbang kepada peningkatan pencapaian akademik pelajar. Pengurusan bilik darjah yang berkesan adalah penting untuk mengawal persekitaran yang kondusif, positif dan produktif. Apa itu positif? Positif di sini bermaksud murid dapat menjalani pembelajaran yang baik, senang, seronok dan motivasi. Manakala aspek kondusif bermaksud dapat merangsang minat dan semangat murid untuk terus belajar. Dari segi pertama, persekitaran fizikal, kedua, persekitaran psikososial dan yang ketiga, peraturan dan rutin bilik darjah. Maka, guru perlu bersedia dengan perubahan organisasi. Guru juga perlu mempunyai kompetensi yang seiring dengan perubahan masa, iaitu guru perlu tahu berkaitan aplikasi pengajaran yang bersifat interaktif dan guru juga perlu kreatif dan inovatif dalam bilik darjah. Topik seterusnya ialah kreativiti. Kreativiti bermaksud kebolehan untuk mencipta, menghasilkan dan seterusnya mengembangkan sesuatu idea yang baru dan asli. Kreativiti adalah sesuatu yang boleh dipelajari dan perlu melalui proses dari semasa ke semasa. Terdapat 4 faktor yang menyumbang ke arah pemupukan kreativiti di kalangan pelajar. Pertama, motivasi. Kedua, style kognitif. Ketiga, persekitaran. Keempat, proses kreatif. Dan kelima, produk kreatif. Maka, gurulah yang berperanan memberi kemahiran ini kepada murid. Antara cara yang boleh digunakan untuk menghasilkan murid yang kreatif ialah pertama, guru perlu sediakan persekitaran yang kreatif kepada murid-murid. Yang kedua, banyakkan aktiviti berkumpulan. Yang ketiga,
Berikan kebebasan kepada murid untuk berkarya dan menghasilkan tugasan masing-masing. Yang keempat, sediakan bahan yang pelbagai. Dan yang kelima, mesti mempunyai integrasi seni. Kreativiti sangat penting dalam pembelajaran kerana dengan kreativiti dapat membentuk sikap cemerlang pelajar dan juga kreativiti dapat memberikan keseronokan kepada pelajar untuk belajar. Topik seterusnya ialah komunikasi. Komunikasi ialah pertukaran dan pengaliran maklumat daripada seseorang kepada orang lain. Manakala komunikasi yang berkesan adalah arahan dan pemberian maklumat diberikan dengan maksud yang difahami oleh murid. Antara ciri-ciri komunikasi yang berkesan ialah: pertama, bahasa mudah difahami. Kedua, ada semakan kefahaman murid dengan guru, meminta murid jelaskan semula maksud dalam kata lain. Yang ketiga, soal jawab antara guru dan murid berjalan lancar. Yang keempat, demonstrasi daripada guru dan murid. Terdapat juga halangan dalam komunikasi di antara guru dan murid, antaranya kelas terlalu bising. Yang kedua, guru kurang pengalaman. Yang ketiga, guru berkepimpinan autokratik. Dan yang keempat, murid terlalu ramai dalam satu kelas. Antara cara yang guru boleh gunakan untuk mewujudkan komunikasi berkesan ialah: pertama, elakkan mengkritik atau melabel murid. Yang kedua, guru perlu jadi model. Yang ketiga, guna kepimpinan demokratik. Yang keempat, rancang aktiviti PDP yang menarik. Dan yang kelima, bahan bantu mengajar mestilah kreatif dan inovatif. Komunikasi dan interaksi dalam pembelajaran dan pengajaran sangat penting kerana ia akan mewujudkan persekitaran pembelajaran yang aman dan harmoni. Murid dan guru akan lebih mesra dan mereka akan lebih aktif terlibat dalam aktiviti bilik darjah. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.